Dan begitu juga tidak mengharapkan pujian makhluk dalam rumah. Kita ajar semua jangan mengharapkan pujian. Kalau cikgu pujian nak, alhamdulillah, usaha lagi. Itu dia cakap, bukannya tengoklah si delik lah rumah ayat kan. Memanglah kau pandai, kau ikut abah kau, kan ikut emak kau lah. Mak gaduh lah di rumah tak. Bukan mengharapkan pujian manusia, kan? Kekalkan mawaddah dalam rumah tangga. Jalan berpimpin tangan dengan pasangan, bercinta. Peluk pasangan, baring atas riba pasangan. Dan orang perempuan dengan senang hati merelakan kepala suami kita berada di ribaan kita. Sebelum letak, anggarkan kilogram kepala suami kita. Kalau tidak, hilang poho kau. Rumah ai kobeh, langsung spray. Pandang pasangan dengan rasa cinta. Nampak Kemudian tunjukkan cinta dan penghargaan kepada keluarga kita. Macam Nabi sendiri kan, Rasulullah SAW tak pernah pukul, tak pernah rotan, tak pernah tengking, tak pernah tinggikan suara pada pasangan dan anak-anak. Kekerasan kan, dan kekasaran hanya akan mengeraskan hati. Baginda bijak menggunakan bahasa yang berhemah dalam menyelesaikan sebarang konflik dan masalah. Dia guna bahasa-bahasa kiasan. Itu dia kan. Macam Nabi lah nak tunggu masakan isteri masin kan. Kita semua dah dengar cerita tu. Dia panggil, Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Datang Aisyah. Ingat tak masa mula-mula kita kahwin? Kenapa Rasulullah? Kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah? Kata. Jadi kau suapkan aku dulu. Nabi dah tahu masakan tu masin. Disuruh lagi suap dia tu. Akhlak Nabi ni, nampak? Dan bila suap, Nabi kunyah senyum macam biasa tu. Dia tak buat muka masin, tak ada. Dan aku tu, bagi aku pula suapkan kamu. Bila dia suap ya, langsung dicapai pinggan tu. Ya Allah, masin ni. Dia tahu tu mesej yang Rasulullah nak sampaikan. Tengok kita tuan-tuan, senyap kau? Senyap lah. Senyap lah ya. Macam mana nak cakap kau ni? Mak ayat dah kan. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa ni? Mak baca darah tinggi. Jangan macam tu. Kemudian tidak berlaku kasar. Kemudian sentiasa berbuat kebaikan. Menjadi suami yang rajin. Tu dia. Dia tak sebut isteri. Isteri memang dah rajin lah. Kan Nabi kata, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Kan? Pembantu dan teman yang setia. Orang perempuan ni. Jadi suami yang rajin. Tolong basuh pinggan. Kata, duduk. Isteri tengah lipat kain, kita picit makan. Banyak angin yang itulah tu bang. Abang kan penat. Cik kan. Nampak kebaikan. Yang picit. Kadang ada suami. Suami yang rajin tolong basuh pinggan, bukan suami yang dayus. Suami yang tolong jaga anak, bukan suami yang dayus. Suami yang tolong sidai baju pun bukan suami yang dayus. Tapi suami yang dayus ialah yang tidak mampu membenteng istrinya dari azab api neraka, tidak mampu memelihara aurat istrinya, tidak mampu membimbing istrinya ke jalan Allah. Ada seorang yang saya kenal tu, dia suruh bini dia buka tudung untuk minta kerja. Dia suruh bini buka tudung untuk minta kerja. Tuan, kesan dia lepas minta kerja, dah dapat, sampai hari ni bini tak ada bertudung. Kita tanya saya, macam mana? Aku dah nasihat apa semua, pening bola aku. Pak, dah sadap lah dia tak bertudung. Payah tuan. Macam tu, pada banyak masalah ni, orang ngadu-ngadu ni. Ada seorang tu, lagi pula, suami dapat kerja, berhijrah, dapat kerja dekat negara lain lah. Jadi dah dapat rumah, dah dapat ni. Bini tak nak ikut. Bini tak nak ikut. Apa kelas kata. Sebab Tompek yang kena berhijrah tu, Tompek tu kawasan luar bandar, kawasan kampung. Tapi suami dah ada kerja yang baik, dah ada rumah yang elok, bini tak nak ikut. Jangannya tempat yang terbaik bagi seorang isteri adalah di sisi suami. Ya. Kemudian banyakkan sujud, kembali kepada Allah, ya. Bangun, ajak beribadah sama-sama. Kemudian suami perlu ada sifat ghirrah, iaitu cemburu. Cemburu bukan cemburu tak bertempek, cemburu demi untuk menjaga kehormatan isteri, menghindarkan isteri daripada maksiat. Contohnya isteri nak keluar dengan kawan-kawan, pastikan isteri tutup aurat dan jaga pergaulan dia. Bawa telakung nak, bawa telakung, nanti jangan lupa semayang. Ya bang, abang nak saya balik kau berapa ni? Tak apalah, kami tahulah abang kalau lambik pun beritahu. Jangan tak beritahu sudah. Ke rumah ni tahulah abang jaga anak-anak. Steady suami tu. Kan?
Rupa dia pasang orang 2-3 orang ikut bini yang gila betul kan. Tu tak percaya tuan-tuan eh? Yang kemudian banyakkan berdoa ya. Banyakkan berdoa, mudah-mudahan dengan doa itu juga dapat membantu kita membentuk keluarga sunnah. Ya. Doa apabila rumah tangga dilanda badai, buka surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Kalau rumah tangga dilanda badai, surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Siapa yang nak amalkan ayat tu, doa supaya ahli keluarga sentiasa menjaga solat, tu semua tahulah surah Ibrahim ayat yang ke-40. Ada yang tanya balik, saya ulang balik lah. Doa apabila rumah tangga dilanda badai, surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Doa supaya ahli keluarga sentiasa jaga solat, surah Ibrahim ayat yang ke-40. Doa supaya Allah SWT memelihara kedua ibu bapa kita dan menjadikan anak-anak kita seorang yang taat, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Jadi rumah tangga yang bahagia adalah salah satu daripada syurga dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, satu pesanan akhir yang boleh saya pesan dekat semua kan, sebagai penutup pada malam ini, ingat bahawa Rasulullah SAW ni contoh ikutan terbaik. Jangan didik anak dan keluarga kita untuk menjadi kaya, tapi didiklah anak dan keluarga kita untuk jadi bahagia, kerana satu hari nanti apabila mereka dewasa, mereka akan menilai sesuatu bukan dari harganya. Kemudian banyak sekali perbezaan antara manusia dan juga menjadi manusia. Kemudian ingat, makanlah makananmu itu sebagai ubat. Jika tidak, kamu akan makan ubat-ubat itu sebagai makanan. Ui, deep betul ayat tu. Hidup tu antara B and D. B to birth, D to death. Hidup dan mati. Tapi di tengah antara B dan D tu ada C, iaitu choice, ada pilihan bagaimana cara kita nak menjalani kehidupan kita. Dan begitu juga tuan-tuan, kalau kita nak berjalan copek, jalanlah seseorang. Tapi kalau kita nak berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Dalam masyarakat, jalan bersama-sama. Dalam keluarga, pimpin tangan ahli keluarga kita, bergeraklah bersama-sama. Mudah-mudahan kita sama-sama berjaya di dunia dan di akhirat. Nabi pesan, tangan yang di atas lagi baik daripada tangan yang di bawah. Makna yang bagi lagi baik daripada yang terima. Sedekah berbanyak. Nabi kata pandang, satu lagi atas bawah, Nabi kata pandanglah yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kenapa? Dengan memandang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan begitu juga Nabi kata, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat itu. Dan Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah orang yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih di atas kesudian. Lama betul kuliah malam. Di atas kesudian mendengar kuliah kita pada malam ini. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang tu muncul kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sedikit makluman, kadang kalau sempit tuan-tuan tengoklah kat luar tu, adalah sikit siapa yang tak apa, tengoklah, bukan apa dah. Yang pertamanya susu kambing. Susu kambing, ramai yang tanya, saya bawa lah malam ni. Susu kambing al-am, susu kambing campur madu, campur kurma. Orang perempuan yang risau, itu campur madu yang diizinkan, ya. Yang susu kambing ni dia tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing Putrajaya dah. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dan dia baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, siapa yang dah lama semayang kat kursi tu, insya-Allah ikhtiar minum pagi sekali cukup. Tapi kalau badan dengan soca nak domam, lepas minum tu jangan berhenti minum. Minum je macam biasa. Dan dia baik untuk orang yang paling ramai sekali yang ambil ni orang yang gastrik GERD. Yang GERD dengan heartburn dengan pedih hulu hati dengan sebab saya pun salah seorang yang mengidap benda tu. Kadang-kadang malam terpaksa muntah baru dia elok. Jadi itu antaranya lah. Dan begitu juga untuk orang yang sakit tumit, sakit lutut, tangan kebas-kebas, pijak sakit pun baik. Orang yang enzima gatal-gatal pun boleh minum. Tapi minum tau, jangan ambil mandi pula, minum. Ya. Apa tu, begitu juga baik untuk osteoporosis, untuk orang perempuan yang hormon merayau untuk kejap awal, kejap lambat, ada period pain, boleh ambil tu. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari. Kan? Dah tak ada. Kan? Dan begitu juga hari ni harga dia RM45.
RM45 saja. Dalam tu ada 20 secet. Kalau dalam cawan yang kecil macam ni, pancuh penuh dengan air panas, minum suap-suap, insya-Allah okey. Saya pun minum tu kalau pagi tak makan sampai malam, okey. Dia boleh tahan lah. Itu sebab baik untuk orang gastrik tu. Kalau nak kuruskan badan, diet pun elok. Tapi kalau minum susu tu, mata darah sama banyak, tak dapat kurus dah. Itu awal-awal cakapnya. Dan begitu juga satu lagi ada tortilla Samsul Ubat tu baru hari ni tempat ni pertama satu tu RM15 yang satu. Budak-budak suka kan. Itulah. Ni bukan promote dah, lebih kurang teman-teman. Ya, itu saja daripada saya. InsyaAllah kalau tak buat duit pun tak apa, transfer kan, balikkan baru transfer boleh, tak ada masalah. Lepas tu tiba terlupa kan, dalam 2 tahun baru ingat macam mana kan. Okey tuan-tuan ya? Jadi itu saja daripada saya. Sungguh baik datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.